Bukanlah. Petang, saya kuliah pukul 1 sampai 1.50. Petang tu, ditakdirkan oleh Allah, ajal menemuinya. Antara jemaah yang mendengar kuliah saya pada hari tersebut semalam, pada petang hari, dia aksiden motor dan meninggal dunia. Maka itulah bicara kita, ayah-ayah ibu banda rahmati Allah. Mungkin hari ini kita cerita bab alam barzah. Takut-takut besok hari, kita di alam barzah. Hari ini kita cerita tentang kematian. Takut-takut kejap lagi kita akan mati. Maka bersama-samalah kita, seandainya ada salah dan silap, dimohon keampunan. Kalau terlebih bicara atau terkasar yang tidak kena, kita sama-samalah sentiasa bermaaf-maafan dengan orang di sekeliling kita ataupun mereka yang berada di hadapan kita yang kadang-kadang kita sifat kita menyebabkan kita melaksanakan dosa tersebut. InsyaAllah kita sambung lagi kitab kita iaitu berkaitan Babu Fadli Silaturrahim. Bab pada menyatakan kelebihan silaturrahim. Hadis marfu' haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Qala haddatsana bin Abi Hazim anil Ala'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'una wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum qala fa in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mala wala yazalu ma'aka minallahi zahir alaihim ma dumta ala zalika. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku kaum kerabat, aku menghubungkan mereka tetapi mereka memutuskan. Nampak? Dia ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi kaum kerabat aku menghubungkan. Maknanya aku menyatakan silaturahim. Ini kita belajar dalam bab silaturahim. Tetapi mereka memutuskannya. Kita sambung, tapi mereka kaum kerabatku memutuskannya. Maka kata seorang lelaki itu, aku berlaku baik kepada mereka, tetapi mereka berlaku buruk kepada aku. Makanya, lelaki ini mengadu kepada Rasulullah. Aku sambung silaturahim, dia orang putuskan. Aku berlaku baik, tetapi mereka berlaku buruk kepada kita. Kepadanya, si lelaki tadi. Mereka bersikap acuh, tidak acuh ke atasku. Padahal aku bermurah hati dengan mereka. Walaupun mereka dengan kaum kerabat kita. Acuh tak acuh ni maksud dia macam mana? Bonda no, boleh sebut sikit acuh tak acuh ni macam buat ada tak ada gitu? Betul, Atau betul. ada tak ada macam tu Tak Buat endah. tak cara. Buat tak endah tak cara. endah. Endah tak buat endah. tak Endah tak endah. Okey, baik. Maka kata lelaki tu, mereka ni buat endah tak endah je kat aku. Sedangkan maksud dia istilah macam lelaki ni dia rasa aku pula terhege-hege. Aku sibuk sambung silaturahim. Aku selalu buat baik dengan diorang. Tapi diorang balas benda tak baik. Aku silaturahim dengan diorang putuskan. Maka padahal aku bermurah hati. Tetapi mereka ni macam endah tak endah. Buat-buat tak tahu je kebaikan yang aku lakukan. Betul tak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kadang kita dengan kaum kerabat. Kaum kerabat ni termasuk adik-beradik kita, saudara mara kita, ipar-ipar kita. Lepas tu sepupu-sepupu kita. Kadang kita ni baik, jenis yang baik. Suka bertegur sapa, ramah, silaturahim. Tapi mereka macam tak senang dengan kita. Kadang kita pun kehairanan. Macam lelaki tadi lah. Lepas tu, dia tolong. Bermurah hati pun, dia orang macam acuh tak acuh. Macam kita ni seolah terhege-hege pula buat benda tu. Tapi mereka mengabaikan. Kita buat baik, dia orang buat buruk kat kita. Maka, tak kena imbalan itu. Sedangkan kita buat baik dengan orang, kenalah balas balik tuan-tuan. Istilah dia begitulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab cuba bayangkan, kenapa ia terjadi? Maka, seorang lelaki itu mengadu kepada Rasulullah. Tetapi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah,
Biasa kan jadi dengan kita. Kadang kita buat je baik, tapi orang buat buruk kat kita. Kadang kita ni ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang kita sendiri tak ada pun nak bergaduh dengan orang ke, tak senang dengan orang, tapi orang cari masalah dengan kita. Tu biasa terjadi. Maka Nabi SAW bersabda, kalau memang sedemikian, hal sebagaimana engkau katakan. Nabi kata pada lelaki tadi yang mengadu kepada Rasulullah, kalau benarlah hal sedemikian yang kau katakan, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api. Maksud dia apa? Kalau betul lah apa yang kau katakan, seolah-olah engkau memberikan mereka makan bara api. Sebab perbuatan mereka itu perbuatan yang sangat tak baik. Kita menghubungkan silaturahim, tetapi mereka memutuskan silaturahim. Kita berlaku baik, tetapi mereka tak membalas kebaikan atas perkara yang kamu lakukan. Sedangkan kita bermurah hati, tapi mereka buat acuh tak acuh, endah tak endah. Maka seolah Nabi kata, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api. Dan sentiasalah bersertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Maka Nabi bagi tahu pada lelaki itu, kamu jangan sedih bila mana kamu nak sambung silaturahim, orang tak senang dengan kamu. Bila mana kamu buat baik, orang tak balas baik kepada kamu. Kalau kamu bermurah hati, orang buat acuh tak acuh. Hatta sekalipun adik-beradik ataupun saudara mara, kaum kerabat semua itu, bila benda tu berlaku, maka lakinya sedihlah. Maka Nabi SAW kata apa? Janganlah bersedih. Istilah Nabi kata, sesungguhnya selagi mana kau melakukan perkara tersebut kepada mereka, walaupun mereka acuh tak acuh, endah tak endah, tak membalas kebaikan pada kamu, maka sentiasalah bersertamu, kata Nabi, pertolongan daripada Allah. Allah akan sentiasa membantumu. Allah akan sentiasa membantumu. Membantumu, Allah akan sentiasa berserta denganmu, memberi pertolongan kepadamu selagi mana kita melaksanakan perkara tersebut. Faham tak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Makna Nabi nak kata, kita buat sesuatu bukan nak orang raih kita. Kita buat sesuatu bukan nak suruh orang datang kat kita, sanggup kita kata kita baik, terima kasih. Tak. Kita buat kerana Allah. Kalau orang tak reply pun tak apa. Sebab tu kalau kita sambung silaturahim, ada orang putuskan, tak apa. Yang penting jangan kita jadi sebahagian orang yang memutuskan silaturahim. Berdosa besar. Faham? Kita sambungkan, tetapi mereka putuskan. Maka kita tak berdosa. Sebab bukan di antara kita yang memutuskan. Tetapi kalau kita yang memutuskan, maka kita berdosa. Allah murka pada orang yang memutuskan silaturahim. Kita buat baik, kita tolong semua, lah kali dibalas dengan buruk. Memang kita akan rasa kecil hati. Betul tak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Dan ayah-ayah dikasihi Allah SWT. Sebab apa? Bila kita buat baik, dia susah kita tolong. Dia senang, dia kutuk kita semula. Dia lupa diri dia bila kita dah bantu dia. Maksudnya, perkara ini akan terjadi. Bila terjadi, kata Nabi SAW, selagi mana kita buat perkara yang baik, pertolongan Allah itu bersama dengan kita. Maknanya, kita tak rugi. Yang rugi orang tadi. Sebab apa? Dia memutuskan silaturahim. Lagi satu, dia seolah-olah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan, tidak membalas kebaikan orang lain, walaupun tidak diminta. Bak kata pepatah orang Melayu, orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Maka, bukan diminta. Tetapi kata orang dah memberi, kita merasa. Bila orang dah beri, balahlah kebaikan itu semula. Janganlah jadi manusia yang tak pandai menghargai. Bila kita tak pandai menghargai, maka jadilah seperti yang mana disebutkan oleh Rasulullah, seolah-olah kau memberi mereka makan bara api. Sebab apa? Perbuatan mereka satu perbuatan yang tidak baik. Seolah tidak mensyukuri, seolah tidak menghargai, seolah-olah tidak dapat mengetahui bahawasanya kebaikan itu hendaklah kamu terima dengan seadanya. Ini ucap terima kasih pun tidak. Dapat senyapkan diri. Inilah manusia yang sombong. Saat sukar ditolong, saat senang melupakan diri. Inilah manusia yang Allah tidak suka. Sebab tu, bila mana kita buat perkara tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tak reply, orang buat lagi teruk pada kita, tak apa.
bersertanya Allah pertolongan kita, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah memberi gambaran kepada kita bila mana kita buat baik, bila mana kita sambung silaturahim, bermurah hati, kadang orang lagi pandang sinis pada kita. Yalah, istilah mudah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita senang, orang tak senang. Kita susah, orang mengata. Tuan-tuan, bila kita bermurah hati, orang cakap kat belakang kita. Apa yang kita buat semua tak kena. Maka biarlah Allah yang memandang amalan kita sebab kita pegang. Nabi kata, selagi mana kita melakukan perkara itu, berserta pertolongan Allah dengan kita selagi mana kita buat. Maka kita tak boleh risau. Sebab ada pertolongan Allah bersama dengan kita. Kita yakin. Walaupun orang tidak membalas, tetapi pertolongan Allah lebih besar daripada manusia. Kerana itu adalah kita tak perlu rasa apa-apa saat kita membantu, saat kita tolong, saat itu tak perlu kita rasa apa-apa sebab Allah dah bersama dengan kita. Wallahu a'lam. Itu hadis yang ke... Waalaikumsalam. Nak tanya. Awal ni belum lagi. Sorry. Awal betul. Belum lagi ni nak tanya apa tu? Ustaz, maaf lah ganggu. Saya bukan nak tanya, bukan nak apa, tak boleh nunggu tapi takut saya dalam fikiran. Macam ni Ustaz. Okey. Saya nak tanya. Seperti yang Ustaz kata tadi. Yang tadi, saya ni ada 3 orang adik-beradik. Tapi duduk tempat lain-lain lah Ustaz. Salah ke kalau saya sebagai, yalah, seperti yang kita tahu, umat Islam harus menyambung silaturahim antara adik-beradik. Walaupun mak lain-lain. Sekarang ni, salah ke saya membawa diri ataupun menjauhkan diri apabila adik-beradik saya buat endah pada saya. Ataupun, macam mana saya cakap, memang dia orang putus terus silaturahim dengan saya. Bila saya minta nombor telefon adik-beradik perempuan saya, memang adik saya lelaki tu memang tak bagi terus dah tak nomornya. Apa saya kena buat? Apakah benda yang saya lakukan ni menjauhkan diri ni adalah kesalahan? Niat saya menjauhkan diri ni hanya nak untuk menenangkan hati saja. Adakah perbuatan saya ni salah? Apa yang harus saya buat? Terima kasih Ustaz. Ustaz tak on mic. Terima kasih kerana yang bertanya tadi, Puan Noh. Awal sangat tanya. Belum sempat biar hadir lagi. Dah habis tanya. Okeylah. Izinkan saya untuk menjawabnya pada pengakhir kuliah. Boleh ya? Kita simpan kat situ. Nanti Bonda Noh tolong ulang balik apa yang ditanya oleh Puan Noh tadi. Boleh ya? Bagi saya habiskan hadis ni dulu ya. Terima kasih. Ya, saya tahu. Bila bab silaturahim ni ramai tak berpuas hati. Sebab tu kitab ni mengajar kepada kita apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tak buat. Nanti saya akan jawab. Terima kasih ya Puan Noh ya. Kita akan jawab. Okey, kita masuk lagi di sebelah muka surat 51. Haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiqa an ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Ra'dadil siya akhbara an Abdul Rahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla ana ar-rahman wa ana khalaqtur rahim washtaqatu laha minal ismi wa man wassalaha wasaltuhu wa man qata'aha battatuhu. Daripada Abdurrahman bin Auf bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tak apa, pada yang nak bertanya, memang kata Ustaz tak boleh saya kena tanya, tulis dekat in-call message. Nanti saya akan bacakannya insya-Allah. Daripada Abdurrahman ibnu Auf bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, aku Ar-Rahman dan aku menciptakan Ar-Rahim. Aku Ar-Rahman. Ar-Rahman ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rahman demi nama Allah, dengan nama Allah yang maha pemurah
ataupun maha pengasihani atau maha penyayang lagi maha mengasihani. Dan aku menciptakan akar ar-rahim. Maksud dia, aku menciptakan kasih sayang, aku juga menciptakan belas kasihan. Maka, dan aku terbitkan ia daripada namaku. Maka nama-nama Allah sebaliknya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita baca nama-nama Allah pada sifatnya Asma'ul Husna, ada 99 nama. Maka, dan aku terbitkan ianya daripada namaku. Maksudnya nama Allah diberikan asbab daripada sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan maka barang siapa yang menyambungnya, aku menyambungnya, yakni aku sambungkan kasih sayangku kepadanya. Maksudnya, siapa yang menyambungkan silaturrahim, maka kata Allah, aku, ana ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim. Aku menyambungnya, yakni aku menyambungkan kasih sayangku kepadanya. Kita dah berkasih sayang, menyambungkan silaturahim. Silaturahim ini juga akan menambahkan kasih sayang Allah kepadanya, kepada mereka yang menyambungkan silaturahim. Faham? Dah kita bersilaturahim, maknanya kata Allah, kasih sayang Allah bersama dengan orang yang menyambungkan silaturahim. Maknanya dah disambung lagi, dan kata Allah, ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim. Maknanya kata apa? Maka barang siapa yang menyambungnya, menyambungnya bermaksud yang menyambung silaturahim, aku menyambungnya, yakni aku sambungkan kasih sayangku. Aku sambungkan lagi supaya mereka terus dalam keadaan berkasih sayang. Dan barang siapa memutuskannya, aku akan memutuskan, yakni putus kasih sayangku padanya. Siapa yang putuskan silaturahim, Allah memutuskan kasih sayangnya kepada orang yang memutuskan silaturahim. Jelas. Ini antara kelebihan orang yang menyambungkan silaturahim dan memutuskan. Kena ke kita hilang daripada kasih sayang Allah. Kalau we have ar-Rahim, kita ada ar-Rahman dalam hidup kita, insya-Allah hidup kita akan sentiasa tenang, hidup kita akan sentiasa merasakan kecukupan sebab ada rasa sayang. Tapi kalau orang itu memutuskan, maksudnya hadis ini menceritakan kepada kita tentang dua golongan. Dia macam berbahasan lah, saya terus jawablah soalan Puan Noh tadi. Dia kata, Ustaz, saya bukan memutuskan. Tetapi bila saya nak menyambungkan, tetapi mereka pula memutuskan. Puan Noh punya soalan tadi kan. Maka, kalau orang yang menyambungkan, tidak menjadi kesalahan bagi dia. Tak berdosa dia. Dan Allah akan terus menyambungkan ar-Rahmannya, kasih sayangnya kepada mereka yang menyambungkan silaturahim. Tetapi kepada memutuskannya, maka Allah akan putuskan kasih sayang daripadanya asbab memutuskan silaturahim. Sebab tu hidup kita mesti ada silaturahim. Kalau silaturahim kita dengan adik-beradik terputus, Ustaz, saya bukan orang yang memutuskan silaturahim, tetapi si dia yang nak memutuskan. Maka bukanlah kita berdosa, tetapi jawablah dengan Allah asbab perkara itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Tak apa macam ni. Yang bertanya tadi, alhamdulillah lah, mungkin hatinya tu terpaut nak tanya. Tak apa. Jangan disalahkan. Ini benda-benda yang biasa saja. Mungkin dia nak bertanya sebab mungkin benda tu memang terlalu obvious kat dia ke, atau terasa nak bertanya. Okey, tak apa, terima kasih. Saya jawab sekali sebab berkaitan. Maka berkaitan dengan Puan Noh tadi, dia kata apa? Dia nak sambung silaturahim, tapi seolah-olah mereka memutuskan. Okey, bonda Puan Noh Amira, makanya Puan duduk di satu tempat yang Allah masih berikan kasih sayang. Bagi mereka yang memutuskan silaturahim, mereka telah diputuskan Allah daripada kasih sayangnya. Itu the right point, sebab Nabi sebut. Cuma setiap perhubungan yang ada sambungan, yang ada diputuskan, mesti kita lihat pro and contra. Kita tak boleh kata seolah-olah kita betul dan kita tak boleh kata kita salah. Mungkin asbab berlaku daripada kita dan boleh jadi juga daripada orang lain. Cuma Nabi sebut pada kita,
Allah Ta'ala berfirman, Allah menyebutkan di dalam sebuah riwayat yang kita baca tadi itu, seolah Allah akan bersama dan akan menyambungkan kasih sayangnya pada orang yang bersilaturahim. Dan Allah juga mengatakan sesuatu bahawasanya Allah akan memutuskan kesalahannya ataupun memutuskan kasih sayangnya daripada mereka yang memutuskan silaturahim. Maka kita nak jadi yang mana? Kita nak jadi orang yang menyambungkan atau memutuskan? Kalau kita jadi orang yang menyambungkan, maka kasih sayang Allah bersama dengan kita, Ar-Rahman tadi. Tapi kalau kita memutuskan, maka bila mana kita putuskan, maka di saat itu kita kena sedari bahawasanya Allah telah putuskan kasih sayangnya terhadap kita. Asbab daripada silaturahim tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak apa. Terima kasih Nur Amira yang bertanya. Teruskan bertanya. Kalau rasa nak tanya rasa macam ni, tulis dekat informasi. Tak apa. Mungkin Puan Nur Amira baru saja bersama dengan kita. Kita tegur dengan hikmah supaya jangan Puan Nur tak dengar kuliah ya. Teruskan dengan kuliah. Sebab Gema Nur Iman adalah satu platform terbaik untuk kita belajar agama. Sebab semua ada dalam ni. Cuma Puan Nur mungkin baru saja masuk. Kalau nak bertanya, nanti bila saya kata, Puan Nur ataupun sesiapa yang nak bertanya tentang hari ini, silakan. Kalau Puan Nur rasa nak bertanya sangat, buka saja in-call message, Puan Nur type. InsyaAllah nanti saya akan bacakan. Faham ya Puan Nur? Maka kalau Puan Nur kata, Puan Nur seorang yang menyambung ke silaturahim, kasih sayang Allah bersama dengan Puan Nur. Ya, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau Puan Nur terbalik pula, mana Puan Nur yang cuba memutuskan, maka tidak berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab ya soalan Bonda Nur tadi. Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga nota kaki 84 di bawah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam bab sama juga, dalam hadis marfu', haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanata an Utsman bin al-Mughirah an Abi al-Anbasi. Qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil wahti yani arda lahu bit-Ta'if. Faqala atafalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahimu sujnatun minar rahman. Man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqtahu laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Daripada Abi Al-Anbas, dia telah berkata, telah masuk aku ke atas Abdullah ibn Wahb ibn Amr di Wahb. Mungkin ada kata Ustaz, okey, Ustaz, adakah kitab ini kita akan mengaji? Ya, kitab ini kita akan mengaji setiap minggu kedua dan keempat kuliah duha setiap hari Rabu. Kitab ni, Al-Adab Al-Mufrad. Dan setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga adalah kitab Qalbun Salim. Maka ada dua kitab lah. Dan setiap hari Jumaat, tu kitab ziarah ke alam barzah. InsyaAllah. Sama-sama kita belajar. Kalau ibu-ibu rasa nak beli kitab ni, bagus. Tapi kita dah masuk muka surat 52 dah. Sebab ada itu kuliah-kuliah ganti, kita pakai kitab ni. Dan telah masuk aku ke atas Abdullah ibn Amr di Wahti, yakni sebuah tanah miliknya di Taif. Lalu dia berkata, telah menyambung bagi kami Nabi SAW jari jemari Nabi. Menyambung, istilah kata ulama, bagi kami Nabi SAW, jari jemari kami baginda bersambung. Macam mana bersambung? Wallahu a'lam. Lalu Nabi SAW bersabda, Ar-Rahim adalah cabang daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah cabang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah cabang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan Allah. Kasihan Allah ni pada semua makhluk. Termasuk bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim cuma Allah berikan kepada orang beriman pada hari akhirat kelak. Maka kata Nabi SAW, Ar-Rahim adalah cabang daripada Ar-Rahman. Tetapi tidak diberikan kepada orang kafir. Cuma Ar-Rahman, Ar-Rahman ini sifat penyayang yang Allah semua Allah beri.
Ternyata kepada orang yang bukan Islam, orang yang tak salat, orang yang tak tutup aurat, semua Allah beri. Tuan-tuan dirahmati Allah. Barang siapa yang menyambungnya, dia akan disambung olehnya. Barang siapa memutuskannya, dia akan diputuskan olehnya. Baginya silaturahim, lisan yang fasih pada hari kiamat. Mana adalah perbuatan yang paling baik ketika mana di hari kiamat, iaitu berkaitan dengan silaturahim. Maka jangan sesekali kamu, kalau kita pisahkan ayat itu pada perkataan silatur rahim, silaturahim, kasih dengan sayang Allah. Rahim ini cabangnya pada Ar-Rahman. Maka orang-orang beriman itu yakni mesti dapat sifat Ar-Rahim, iaitu mendapatkan Ar-Rahim ini sebahagiannya, kata Nabi SAW, adalah mendapatkan silaturahim, iaitu dengan menyambungnya. Masa Ar-Rahim itu akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita memutuskan, maka kita tidak mendapat Ar-Rahim yang tadi. Wallahu a'lam. Dan nota kaki yang terakhir, 55. Hadis marfu, haddatsana Ismailu qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzarrid an Yazid bin Ruman an Urwah bin Zubair an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu sujnatun minallah man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW bersabda, Ar-Rahim itu cabang daripada Allah kerana namanya. Barang siapa menghubungkannya, Allah Ta'ala akan menyambungkannya. Dan barang siapa memutuskannya, Allah akan memutuskannya. Maksudnya, jangan sesekali kita memutuskan silaturahim, hendaklah kita menyambungkan silaturahim. Padahnya sangat besar. Kita putuskan, Allah putuskan rahim kepada kita. Maknanya kasih sayang. Kita sambung, maka Allah berikan kasih sayang itu kepada kita. Wallahu a'lam. Habis hadis yang ke-27 berkaitan dengan menyambungkan silaturahim. Wallahu a'lam. Okey, ada yang nak tanya? Silakan. Ada yang nak tanya? Silakan. Sebelum saya masuk hadis ke-25. 28. Ada? Ustaz, Assalamualaikum. Boleh tanya Ustaz? Boleh tanya. Sila. Macam ni Ustaz. Ada orang kalau dia buat ada macam kita tak anaya lah. Orang kata kita macam-macam kita anaya, maksudnya benda tu dia buat kita daripada kita kecil sampai macam dia tak suka kita apa semua kan. Okey. Kita ingat apa buatan dia, tapi kita maafkan dia. Tapi dalam hati kita masih terasa. Masih kalau tengok dia masih terasa lah. Ingat apa dia buat kita. Tapi kita dah maafkan dia. Macam mana tu Ustaz? Saya pun baik. macam mana. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Ada seorang hamba Allah di waktu perang Uhud. Perang Uhud, namanya seorang sahabat ni saya lupa namanya. Lepas tu ada seorang musuh, iaitu namanya Hindun. Hindun ni sangat memarahi satu orang sahabat ini kerana ayahnya telah dibunuh oleh tentera Rasulullah SAW di dalam perang Badar. Maka Wahsy, Hamzah, nama sahabat ni namanya Sayyidina Hamzah. Maka di saat itu Sayyidina Hamzah ini adalah seorang yang membunuh bapa Hindun dalam perang Badar. Hindun ni adalah musuh. Perang musuh dalam perang Badar. Tuan-tuan, ni saya cerita sikitlah. Tuan-tuan. Hamzah yang terbunuh. Tuan-tuan. Yang membunuh Hamzah tu namanya Wahsy dalam perang Uhud. Tuan-tuan rahmati Allah. Mungkinlah ibu-ibu mungkin dah mendengar kisah ni daripada Ustaz Aizuddin, ensiklopedia perang Rasulullah. Maka dalam perang ni, dalam perang Uhud, dinukilkan dalam satu kitab, Sayyidina Hamzah ni
Dia yang mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu Taala. Tapi yang geram dengannya adalah Hindun. Hindun ni adalah anak kepada bapa yang telah dibunuh ketika mana perang Badar. Maka ketika itu berlakulah perang Uhud. Bila mana perang Uhud berlaku, maka Hindun ini telah upah satu orang yang pakar. Satu orang yang pakar dalam melontar tombak. Atau kita panggil lembing. Melontar lembing ataupun tombak. Nama dia Wahsy. Maka setelah itu tuan-tuan dirahmati Allah, Hindun upah dia. Upah dia supaya bunuh Sayyidina Hamzah ni. Maka lama kelamaan dalam perang Uhud tu, dia mengambil waktu yang sesuai. Dia mengintai Sayyidina Hamzah ini. Ketika itu dibalinglah tombak itu, terkenalah tubuh belakang Sayyidina Hamzah, lalu matilah Sayyidina Hamzah itu. Maka ketika itu, tuan-tuan rahmatnya Allah, datanglah Hindun tadi melepaskan geram kepada Sayyidina Hamzah dengan merobek ataupun membuka dada Sayyidina Hamzah. Sebab dia rasa geram kerana dibunuh. Kerana Sayyidina Hamzah ni bunuh bapa Hindun tadi dekat perang Badar. Dia geram, dirobeknya. Dibuka dada Sayyidina Hamzah dan dia terlihat sesuatu bahawasanya ada sesuatu yang menyebabkan Hindun tadi terus memeluk Islam. Walaupun dia merobek ataupun membuka dada Sayyidina Hamzah. Ini saya ringkaskan cerita, tuan-tuan rahmati Allah. Dia buka dada tu tadi. Dan ketika itu setelah dia membuka dada tadi, dia robek Sayyidina Hamzah punya dada, saat itu dia merasakan sesuatu kelainan. Walaupun dah dibunuh, tapi dia melepaskan geram. Malah dia terus bertemu dengan Rasulullah. Dan di saat itu tak tahu, dalam ceritanya itu panjang, dia terlihat sesuatu di dalam dada Sayyidina Hamzah. Maka di saat itu dia terus memeluk Islam. Yang pelontar lembing tadi, yang baling tombak kepada Sayyidina Hamzah tadi, tuan, dia juga telah masuk ke dalam Islam. Disebabkan Hindun tadi memeluk Islam. Tetapi dia yang melontar lembing kepada Sulaiman, kepada Hamzah tadi, menyebabkan dia pun masuk Islam. Lepas tu setelah dia masuk Islam, dia pun pergi kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ingin memberitahu sesuatu. Bahawasanya akulah yang telah melontar lembing ataupun tombak kepada Sayyidina Hamzah. Lalu ia mati. Akulah yang membunuh Sayyidina Hamzah." Nabi paling, Nabi dalam keadaan agak marah. Tuan. Maka setelah dia masuk Islam, dia kata, Wahsy itu kata apa? "Ya Rasulullah, aku tidak akan lagi menunjukkan mukaku kepadamu. Bila aku menunjukkan muka aku kepadamu, engkau akan terlihat Hamzah yang telah aku bunuh." Maksudnya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sahabat memang menantikan mati syahid. Tapi yang disebutkan itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelakuan yang dilakukan oleh Wahsy tadi adalah salah. Kerana dia membunuh Hamzah tadi, dan Hamzah tu tak ada kaitan pun dengan Wahsy. Cuma dia diupah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ketika itu, kata Wahsy, dia tak ada kaitan. Cuma dia melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Hamzah tadi, sebab nak merdekakan diri dia. Nak merdekakan diri dengan cara yang salah. Itu yang menyebabkan Rasulullah marah. Sebab itu, saat itu kata Wahsy, aku tidak akan lagi memperlihatkan wajahku. Aku takut engkau teringat bahawasanya akulah yang membunuh Sayyidina Hamzah. Makanya tuan-tuan, seperti mana ini disebutkan Puan Noh tadi. Kita dah maafkan dia, tetapi kita tak boleh tengok muka dia. Bukan kita tak boleh maafkan dia. Tapi nak tengok muka dia, takut timbul balik perkara yang lama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu bila mana kita menjauhkan diri, ataupun kita tak senangkan dia, kita kalau boleh tak nak tengok dia, bukan kita marahkan dia. Tetapi sebenarnya kita cuba menghilangkan rasa sakit hati itu kepada dia. Maka bukan menjadi kesalahan, tetapi bab kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata-kata yang tertusuk di hati sukar disembuhkan berbanding luka yang terkena sesuatu yang melukakan.
Maka luka itu kalau diubati akan hilang. Tetapi kata-kata seseorang yang kena pada ke hatinya memang sukar untuk sembuh. Kerana lukanya tidak berbekas tetapi lukanya sangat-sangat mendalam di dalam hati. Sebab itu Ustaz, kalau saya tak boleh tengok muka dia boleh? Boleh. Tapi jangan sampai kamu memutuskan silaturahim. Bila orang tanya kenapa kau tak nak tengok muka dia? Aku tak boleh tengok disebabkan nanti aku teringat benda-benda yang lama menyebabkan aku benci kepada dia. Sebab tu kita menjauhkan diri. Wallahualam. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Bonda Nur tadi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Puan Mudah-mudahan Mazana jelas ada lah. soalan ke? Angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya tak berdosa lah kita buat larikan diri gitu Ustaz. Kita bukan larikan diri. Jangan larikan diri. Itu Dia nampak bukan sangat larikan macam diri, mutu. maknanya menyendiri. Kita bukan menyendiri. Tapi pada masa yang sama kita cuba menjauhkan agar kita tak teringat apa yang dia buat semula. Tapi jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Sebab kebencian seseorang yang telah buat pada kita bukan mudah nak hilang. Tetapi sebagai manusia, cuba rawat sembuh luka itu. Cuba lupakan, insya-Allah lama-lama hati kita akan jadi tenang. Wallahualam. Terima kasih. Puan Yang tanya. Mazana Terima kasih angkat Ustaz. tangan. Faham. Ada nak Dah soalan? faham. Wah, Bonda Noh punya suara tenggelam lah Bonda Noh. Tak dengar ke Ustaz? Oh, tak apa. Bonda Noh bercakap je, saya dengar sikit-sikit. Ni Puan Mazana tu ada soalan kan angkat tangan. Okey, baik. Ustaz pun bergema. Oh, bergema juga? Aloh. Okey, ada soalan? Silakan. Okey, Ustaz, saya nak tanya satu lagi soalan. Terima kasih atas jawapan tadi Ustaz. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apakah azab bagi orang yang memutuskan silaturahim tidak kira persahabatan ataupun dalam keluarga sendiri? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima Azab dia. kasih. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada mereka yang kepada Puan Noh yang bertanya. Dia kata Ustaz, azab. Ingat bila mana kita memutuskan, maka Allah memutuskan kasih sayangnya. Asbab silaturahim yang diputuskan sangat besar azabnya di hari akhirat kelak. Azabnya sangat pedih dan azabnya tak ternyata bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Sebab hilang kasih sayang Allah. Dan Allah tak menyukai kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Azab bagaimana keadaannya tak perlu saya ceritakan. Cuma saya katakan azab bagi orang yang memutuskan silaturahim sangat-sangat pedih. Tak ternyata azabnya sangat pedih dan sangat perit bagi mereka yang melakukan perkara tersebut. Di atas dunia, memang kita rasa benda tu menyenangkan kita sebab kita mendapat segalanya. Dan kita memutuskan silaturahim, kita rasa seronok. Tetapi pada masa yang sama, azabnya sangat besar ketika mana di hari kiamat kelak. Maka janganlah jadi kamu orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Wallahu'alam. Ada tanya lagi? Ustaz, Ya. kalau kita cuba menghubungkan balik silaturahim orang yang dah putus, lepas tu sebelah pihak tu tak mau terima. Tak mau Okey. terima dan dia macam marah dengan kita. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita kata Puan Hasbiah kata, kita nak sambungkan silaturahim tapi dia masih marah dengan kita. Siapa salah, dia ke kita? Kalau kita yang salah, berusahalah kita memohon keampunan. Bukan Ustaz. Maksud saya cuba memutuskan silaturahim antara macam adik perempuan dengan adik ipar perempuan dengan adik dia. Lepas tu dia memutuskan silaturahim antara kakak dengan adik dia lah. Saya dan suami saya cuba menghubungkan silaturahim tu. Lepas tu yang ada sebelah pihak ni tak boleh terima dan dia marah pada abangnya. Sekarang mendiamkan diri pada abangnya. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Biasalah. Seperti mana saya kata, luka yang lama sukar disembuh. Mungkin ada sebab kenapa dia masih marah. Sebab tu saya kata bahana mulut ni sangat bahaya. Bahana perbuatan juga sangat
sangat bahaya. Tapi inilah akibatnya bila melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan orang tak senang dengan kita. Inilah akibat yang perlu ditanggung. Sebab itu, carilah penyelesaian sampai jangan kita memutuskan silaturahim. Bahkan hubungkanlah silaturahim itu selagi mana kita mampu. Berusaha sedaya mungkin. Kalau dah kita buat usaha, maka mereka masih berdegil, sekurangnya di hadapan Allah kita mempunyai jawapan bila mana dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang menjadi tugas dan kita boleh berkata sesuatu yang orang lain tak buat untuk menghubungkan sesuatu. Sebagai contoh, adik ipar tadi dengan adiknya. Maka kita cakap sesuatu yang menghubungkan mereka. Walaupun pada masanya mereka tak lakukan. Itu dibenarkan. Atau istilah orang tua cakap bohong sunat demi kebaikan. Itu tak apa. Tapi jangan terlalu mungkar. Takut ia menyebabkan lebih lagi kemungkaran yang akan berlaku. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Baik Ustaz. Oi, Terima kasih. Puan Nur tu betul-betul bertanya ni bab silaturahim. Ustaz, sebabnya soalan dalam kekeluargaan ni memang masalah keluarga lah. Memang saya banyak masalah keluarga lah Ustaz. Tambahan saya pula OKU Ustaz. Maaf. Allahu Akbar. Ya, tak apa. OKU diputuskan silaturahim pula. Allahu Akbar. Wallahu a'lam lah. Kita tak boleh kata sebelah pihak lah Puan Nur ya. Cuma yang saya boleh doakan mudah-mudahan Puan Nur sihat. Allah berikan kelapangan lah. Dalam setiap apa yang Puan Nur buat. Macam ni Ustaz. Ahli keluarga saya ni belah bapa. Ada bapa saya lah. Memang jenis ahli keluarga yang kalau macam mana saya nak cakap. Dia jenis yalah biasa dalam sebuah perkahwinan pasti ada permasalahan ni Ustaz. Okay, tapi jenis keluarga saya ni kalau masalah tu dah bertahun-tahun Ustaz, tapi dia merebakkan ke keturunan yang lain. Jadi keluarga yang tahu juga Ustaz. Jadi yang tanggung risikonya saya sekarang Ustaz. Sampai hubungan saya dengan adik-beradik pun memang tak berhubung lah Ustaz. Ya, tak apa. Terima kasih Puan Nur. Tarik nafas. Tunggu nafas, tarik nafas, tunggu nafas. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur, terima kasih. Tapi Puan Nur ni bawa ke dalam sangat masalah keluarga ni. Ya. Tapi sebaiknya sebab kita ni public. So jangan dibawa sangat. Tapi dia boleh menjadi aib kepada keluarga Bonda Nur sendiri. Tapi kalau nak bertanya permasalahan okey. Tapi untuk menceritakan hal keluarga tu takut menjadi aib kepada keluarga Puan Nur sendiri nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Sepatutnya Puan Nur tak boleh menceritakan terlalu detail. Tapi apa yang berlaku pada Puan Nur ni mungkin sebahagian ujian kita lah. Sebahagian ujian kita untuk kita hadapi. Maksudnya Puan Nur kata silaturahim tu pemutusnya tu merebak sampai keturunan. Maka ia berlaku bukan hanya pada itu Ustaz, tapi sampai keturunan. Maksudnya memanjang, berjela-jela dia punya sikap memutuskan silaturahim sampai keturunan yang lain itu juga terpalit dengan apa. Dan saya terpaksa menanggung, kata Bonda Nur. Tapi tak apa. Itu adalah sebahagian ujian yang Puan Nur kena tanggung. Mudah-mudahan Puan Nur kena kuat. Mudah-mudahan Puan Nur kena sentiasa mengadakan pergantungan itu dengan Allah. Setiap di antara kita ada ujian itu bagaimana kita hadapi, insyaAllah. Mudah-mudahan Puan Nur walaupun OKU, saya doakan kekuatan itu bersama dengan Puan Nur dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang menyambungkan silaturahim dan sentiasa berusaha untuk menyambungkannya dan janganlah kita menjadi orang yang memutuskan silaturahim, insya-Allah. Wallahu alam. Saya rasa kalau nak syarah hadis yang baru pun agak panjang. Pada hadis yang ke-28 nanti kita sambung ceritanya lagi pada hadis yang ke-28. Cuma kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada pagi ini, kita sama-sama menjadikan orang yang menyambungkan silaturahim, lupakan sengketa yang lama, seringlah kita bermaaf-maafan. Kalau ada bercakap itu, kadang-kadang kita sendiri tak perasan,
hanya percakapan kita menyebabkan orang bersakit hati, maka seeloknya kita lihat kelemahan diri kita sebelum kita menyalahi orang lain. Sebab dalam silaturahim, jangan kita selalu menuding jari pada orang tetapi tak melihat kelemahan diri kita. Kadang kelemahan diri kita tak nampak, bahkan kesalahan orang lain kita nampak. Maka dalam hidup tak ada siapa yang sempurna. Mungkin kita ada salah, mungkin di pihak lain pun ada salah, maka perbetulkan dengan cara hikmah, tegurlah menegur dalam cara yang baik. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu dululah Bonda No. Pada hari ini mungkin bonda-bonda pun dah tak keluar daripada tadi. Maka kita serahkan kepada Bonda No sebagai moderator kita pagi ini untuk pengumuman kuliah ataupun sebarang yang ingin disampaikan. Silakan Bonda No. InsyaAllah. Ataupun ada lagi soalan yang terakhir, kita buka satu lagi soalan, mana tahu ada lagi yang nak tanya. Okey, satu soalan lagi, silakan. Satu soalan. Nah, kalau tak ada soalan tu kita tutup kuliah kita lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kuliah Duha kita berlangsung dengan sempurna jayanya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri yang pengajian berkitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi para jemaah bolehlah beli buku ini kerana kita dah adakan sebagai pengajian yang tetap. Sebelum ni Ustaz gunakan bila ada kelas-kelas ganti. Jadi insya-Allah. Jadi tajuk hari ini ialah silaturahim, hubungan kekeluargaan dan ataupun persaudaraan. Jadi menyambung silaturahim itu merupakan salah satu kewajipan. Mungkin Tuhan kata akan meluaskan rezeki, panjangkan usia, jadi hidup kita senang kerana adanya rasa kasih sayang. Jadi apapun yang kita buat sesuatu itu kerana Allah dan ikhlas niatnya, insya-Allah persaudaraan kita bertambah erat. Terima kasih kepada pengurusan tim Gema Nur Iman yang menganjurkan program. Terima kasih kepada para jemaah, ada yang dari kuliah subuh tadi dan juga yang masuk kemudian insya-Allah dapat ilmu bersama dengan Ustaz tadi. Semoga kita dapat perbaiki, harmoniskan hubungan antara keluarga dan Allah tunjukkan kita jalan yang selamat dan hindarkan kita dari segala kekejian. Mudah-mudahan dengan silaturahim seperti apa yang Ustaz sampai tadi, Allah panjangkan umur kita, diberi keberkatan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya diumumkan kuliah-kuliah pada hari ini pada pukul 5.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin, Ensiklopedia Perang Rasulullah. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib dan pukul 9.15 kuliah isya bersama dengan Ustazah Afzan, kelas fardu ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan kelas kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman pada hari ini hingga ke sebelah malam, iaitu kuliah isya. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi majlis dengan segala sukacita mempersilakan Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz yang bersemangat. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.